Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizadin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 11 Oktober 2022. Susulan pengumuman pembubaran Parlimen ke-14 malam, hanya Pahang, Perlis dan Perak bersedia untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing untuk membolehkan pilihan raya diadakan serentak dengan peringkat Parlimen. Ini kerana semua negeri di bawah pentadbiran PAS iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah selain Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan yang dikuasai Pakatan Harapan PH mengesahkan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing. Manakala baki 4 lagi negeri iaitu Johor, Melaka, Sabah dan Sarawak sudah pun mengadakan pilihan raya negeri PRN masing-masing sebelum ini. Sementara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan keputusan pembangkang sebagai tamak kuasa dalam menolak hak rakyat untuk memilih sebuah kerajaan baharu. Tambah beliau, keputusan untuk mengadakan PRN secara berasingan juga akan menyebabkan pembaziran. Menolak dakwaan Barisan Nasional BN sebagai tamak kuasa, jelas beliau pilihan raya umum ke-15 PRU15 bukan upacara menyerahkan kuasa pentadbiran negara kepada BN tanpa pertandingan. Sebaliknya, sebuah proses undian rakyat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Syarani Mohamad akan menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muazziddin Shah petang esok bagi mendapat perkenan baginda untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Syarani yang juga pengerusi UMNO Perak berkata sekiranya permohonan tersebut diperkenankan, pihak istana akan membuat pengumuman rasmi berhubung perkara itu. Saya baru mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak untuk membolehkan saya menghadap baginda petang besok. Pagi besok kita ada solat esko seperti biasa dan petang insyaAllah dalam pukul 2 saya diperkenankan untuk menghadap tuan-tu dan lepas tu boleh dekatlah. Syarani telah menerima senarai 126 nama yang dicadangkan untuk menjadi calon yang mewakili parti itu pada pilihan raya umum ke-15. Menurutnya, nama calon tersebut dicadangkan oleh jawatankuasa UMNO bahagian di seluruh Perak dan akan dinilai pucuk pimpinan parti. Menyentuh berkaitan persiapan mendepani PRU15, beliau memberitahu UMNO telah membuat persiapan rapi di seluruh peringkat dan yakin akan merampas kembali beberapa kerusi DUN yang dimenangi di AP sebelum ini. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan akan mempertahankan kerusinya di Langkawi pada PRU15 yang akan datang. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri yang juga pengerusi Gerakan Tanah Air GTA menjelaskan beliau bukan calon Perdana Menteri PM yang ke-10. Pada Mac lalu, Mahathir yang juga pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang memberitahu tidak akan bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi pada PRU15. Bagi rekod PRU14, Mahathir yang berusia 97 tahun berjaya menewaskan pencabarnya dari Barisan Nasional, Datuk Insinyur Nawawi Ahmad dan calon PAS Zubir Ahmad dengan menjeruti 8,863 undi di Parlimen Langkawi. Mahathir memperoleh sebanyak 18,954 undi dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua selepas Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan selepas Barisan Nasional kalah. Dengan pembubaran Parlimen semalam, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yakin ini adalah waktu terbaik untuk parti itu melakukan pecutan dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Tidak memberi fokus atas kemenangan atau kekalahan, jelas beliau dalam perkongsiannya di Twitter semalam, usaha untuk membawa Malaysia ke landasan yang lebih baik kekal menjadi tujuan utama PKR ketika ini. Sementara itu, dalam hantaran berbeza, Rafizi turut memberi bayangan PRU15 akan berlangsung sebelum Minggu ke-2 November. Tambahnya, dalam tempoh ini juga PKR akan berusaha meyakinkan rakyat dalam membuat pilihan untuk mendepani cabaran negara yang dijangka lebih hebat pada 2023 selain turut berdoa agar rakyat Malaysia untuk menolak calon dan parti yang menyeleweng dana rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Muhaimin bin Abdul Latif bertugas sebagai kru My Salam di Hospital Kuala Lumpur. Sedia berkhidmat untuk anda.
Ya, mereka masih lagi boleh membuat tuntutan selagi penyakit yang dihidapi menepati kriteria 45 jenis penyakit kritikal skim MySalam. Antara penyakit kritikal yang sering dirujuk di kios adalah seperti kanser, kegagalan buah pinggang, strok serta penyakit berkaitan jantung. Pertama, semak kelaikan di portal MySalam. Kedua, sediakan dokumen seperti kad pengenalan pesakit, nota discharge daripada hospital kerajaan atau pusat kuarantin di bawah kendalian KKM. Banjir di Sabah menyebabkan 142 orang daripada 36 keluarga mangsa banjir ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan Penampang, Putatan, Papar dan Beaufort setakat 8 pagi ini. Jumlah itu meningkat berbanding hanya 88 orang daripada 16 keluarga mangsa banjir melibatkan 3 daerah semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Banjir Sabah memaklumkan 4 PPS beroperasi ialah Dewan Kebudayaan di Penampang yang menempatkan 20 mangsa daripada 4 keluarga, Dewan PPR di Keramat Putatan 61 mangsa daripada 11 keluarga, 2 lagi PPS ialah Komplek Latihan dan Pemulihan OKU di Papar 10 mangsa daripada 2 keluarga dan Dewan DSP Muhammad Don Banir Beaufort 51 mangsa daripada 19 keluarga. Kesemua PPS berkenaan masing-masing dibuka pada Ahad dan Isnin susulan hujan lebat berterusan sejak Sabtu lepas. Dalam pada itu, banjir di Tanjung Karang Selangor semakin surut berikutan Pekan Tanjung Karang dan Jalan Masjid Baruh mengalami limpahan air berikutan kejadian ban pecah pada Selasa. Perintah tahanan reman terhadap 2 suspek yang dipercayai terlibat dengan kejadian seorang kanak-kanak berusia 3 tahun maut akibat diderah disambung selama 6 hari. Ketua Polis Johor, Datuk Kemaruzaman Mamat berkata perintah reman terhadap jurujual kenderaan dan seorang amah itu disambung bermula hari ini. Ujarnya lanjutan tempoh tahanan reman itu bagi membantu polis menjalankan dan melengkapkan siasatan dengan lebih terperinci. Katanya lagi, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes berkenaan kerana siasatan masih dijalankan. Pada 4 Oktober lalu, jurujual berusia 28 tahun dan amah warga Indonesia berusia 40 tahun ditahan reman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Mengejutkan, 250 ekor paus jenis pilot ditemui mati terdampar di tepi pantai sebuah pulau terpecir di New Zealand. Insiden di Kepulauan Chatham itu berlaku beberapa minggu selepas lebih 200 ekor paus pilot mati terdampar di pantai barat Pulau Tasmania, Australia. Jabatan Pemeliharaan New Zealand berkata paus-paus tersebut terdampar di barat laut Pulau Chatham dengan kesemua memalai itu telah mati. Ikan paus yang masih hidup ketika ditemui turut dimatikan bagi mengurangkan kesakitan yang dialami dan bangkai haiwan-haiwan itu akan dibiarkan mereput secara semula jadi di kawasan tersebut. Kepulauan Chatham menempatkan kurang 800 penduduk dan terletak hampir 840 km ke timur tanah besar New Zealand sekaligus menjadikan operasi menyelamat sebagai amat sukar untuk dilakukan. Pada 1918, lebih 1,000 ekor paus pilot ditemui terdampar di Kepulauan Chatham yang sehingga kini menjadi rekod terbanyak pernah dicatatkan. Protes anti-kerajaan berterusan di seluruh Iran hingga mengobarkan sekurang-kurangnya 185 orang termasuk kanak-kanak. Korban tertinggi daripada jumlah berkenaan direkodkan di wilayah Sitan dan Baluchistan yang mencatatkan separuh daripada jumlah tersebut. Demonstrasi berkenaan bermula selepas seorang gadis berusia 22 tahun yang dikenali sebagai Masha Amini meninggal dunia ketika dalam tahanan polis Iran. Tunjuk perasaan yang bermula pada 17 September lalu semasa majlis pengebumian massa di Bandar Kudisha-nya Sakhes bertukar menjadi cabaran paling getir kepada pemerintah Iran. Penunjuk perasaan kini mendesak pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei supaya berundur.
Bertemu kembali. Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancong Bumi Putra Malaysia Bumiputera meminta orang ramai bersedia menghadapi peningkatan kos menunaikan umrah, ekoran kenaikan harga tiket penerbangan dan pertukaran mata wang. Presiden Bumiputera Harun Kesi Ahmu berkata permintaan tinggi dan kejatuhan nilai ringgit berbanding rial menyebabkan kos umrah meningkat selain penerbangan yang tidak cukup akibat permintaan yang tinggi memburukkan lagi keadaan. Tambah beliau, kos tiket penerbangan akan lebih mahal sekiranya jemaah tidak membuat tempahan awal kerana kenaikan tambang dianggarkan antara RM250 hingga RM500, manakala kos pembelanjaan di Arab Saudi dianggarkan RM300 seorang. Pada masa yang sama, beliau mengharap kerajaan akan melakukan sesuatu untuk menstabilkan nilai ringgit supaya situasi seperti ini tidak berlaku lagi di masa akan datang. Pembubaran Parlimen yang berlaku lebih awal daripada jakaan ramai memberi kesan kepada pasaran saham negara dan juga mata wang ringgit. Pada pukul 9 pagi semalam, indeks penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI kembali di bawah paras 1,400 apabila dibuka pada 1,396.06, susut 9.94 mata. Penganalisis Ekonomi Uni KL Business School Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berkata keadaan itu di luar jangka kerana pasaran kewangan sedia ada sudah berhadapan dengan kesan perubahan besar berikutan cabaran kadar faedah oleh pihak Bank Pusat AS dan kadar inflasi semasa. Ujarnya, ia diburukkan lagi dengan penjajaran semula politik Malaysia menerusi pembubaran Parlimen. Katanya, perniagaan mahukan kestabilan politik dalam rangka pelaksanaan mereka. Jadi, sudah tentu reaksi jangka pendek dengan pembubaran adalah negatif. Jelasnya, para pengurus dana mungkin mengambil peluang sentimen ini untuk menjual pegangan mereka menyebabkan situasi panik kepada peniaga runcit yang akan mengikut langkah sama dengan menjual pegangan saham masing-masing. Musim buruk Liverpool bertambah teruk apabila penyerang mereka Luis Diaz diketepikan sehingga tamat Piala Dunia 2022 kerana kecederaan lutut. Diaz meninggalkan Stadium Emirates dengan memakai tongkat dan pendekap lutut selepas mengalami kecederaan ketika Liverpool kalah 3-2 kepada Arsenal kemarin. Walau bagaimanapun, ujian imbasan yang dilakukan mendapati Diaz tidak memerlukan pembedahan. Namun, kecederaan itu dilaporkan menghalangnya daripada beraksi sehingga Piala Dunia dan terlepas sekurang-kurangnya 10 perlawanan bersama Liverpool. Pada masa yang sama, Reds kini berdepan dengan masalah cabaran kecederaan pemain harapan pertahanan iaitu Trent Alexander-Arnold yang cedera pergelangan kaki dan Diaz sendiri antara pemain berpengaruh sejak menyertai Liverpool dari Porto pada Januari lalu. Perlumbaan berbasikal lebuh raya paling berprestij di rantau ini, Led Tour di Langkawi LTDL, bermula hari ini yang menyaksikan ketiadaan juara bertahan Sapura Cycling Team TSC. Perlumbaan hari ini menyaksikan hanya 120 pelumba daripada 20 pasukan akan berentak termasuk 2 wakil negara, Terengganu Polygon Cycling TSG dan pasukan kebangsaan. Walau bagaimanapun, pakar pecut TSG Muhammad Harif Saleh optimis bagi memastikan pasukannya mampu menyahut cabaran kali ini manakala skuad kebangsaan pula mereka tidak mahu dilabel sebagai pasukan pelengkap sahaja kerana telah pun membuat persiapan rapi dan latihan intensif menawan puncak Genting Highland baru-baru ini. Sementara itu, peringkat pertama hari ini bermula di Sri Menanti Kuala Pilah dan berakhir di Menara Berkembar KLCC Kuala Lumpur dengan jarak sejauh 157.3 km. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 12 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizaldin Roslan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.